بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. Ini membawa maksud daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu bergantung pada niatnya dan seseorang hanya mendapat apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana kesenangan dunia atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dituju. Rawahu Imam al-Muhaddis. Ahamiyatuhu al-hadisu innama a'malu binniyat. Inna hadza al-hadisa min al-hadisu al-hammatu allati 'alayha madaru al-Islam. Fahuwa usila fi ad-din wa 'alayhi tadurru ghalib ahkamuhu. Wa yatadihu hadza min kalami al-ulama. Qala Abu Daud, inna hadza al-hadis innama a'malu binniyat. نصف الإسلام لأن الدين إما ظاهر وهو العمل أو باطن وهو النية. وقال الإمام أحمد والشافعي يدخل في الحديث إنما أعمل بالنيات ثلاثة العلم. وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية بقلب أحد الأقسام الثلاثة. حب العلماء أن يبدأوا كتبهم وكتابتهم بهذا الحديث فيهدفوا إلى تذكر الطالب بتنقية نواياهم إلى الله سبحانه وتعالى. Kepentingan hadis niat. Hadis ini merupakan antara hadis yang penting yang menjadi paksi kepada putaran Islam. Ia adalah asas kepada Islam. Kebanyakan hukum hakam Islam bersandarkan kepada hadis ini. Imam Abu Daud berkata, sesungguhnya hadis ini bahawasanya segala amalan itu dengan niat adalah separuh daripada Islam. Kerana ad-din itu adalah dua perkara. Sama ada ianya perkara zahir, iaitu amalan, ataupun batin, iaitu niat. Dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis ini mengandungi 1/3 ilmu. Kerana usaha seseorang itu adalah sama ada dengan hati, lidah ataupun anggota tubuh badannya. Maka niat dengan hati adalah salah satu daripada 3 pembahagian tersebut. Para ulama gemar memulakan kitab dan penulisan mereka dengan hadis ini. Ia bertujuan mengingatkan para penuntut ilmu supaya mengikhlaskan niat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'lim fi al-hadis al-awwal. Dua pengajaran daripada hadis pertama ialah al-wahid أشهدنا لنكون دائما مخلصين في أعمال العبادات حتى نحصل على أجر في الآخرة ونحصل على التوفيق والنجاة في الدنيا. Maksudnya yang kedua, membimbing kita supaya sentiasa ikhlas dalam amal ibadat serta mendapat pahala di akhirat dan mendapat taufik dan kejayaan di dunia. Al-thani matlub al-tahdid al-maqsud wa tafriq baina asya' wal ukhra ala sabil misal salatu zuhur, salatu asr, siyamu al-asar, siyamu al-badulu. Maksudnya yang kedua, disyariatkan kepada kita menentukan perkara yang diniatkan dan membezakan perkara yang lain. Contohnya, solat zuhur, solat asar, puasa nazar atau puasa ganti. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدكان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا أمار أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Maksud hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu juga, ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian putih dan berambut hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada antara seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Dia lalu duduk di hadapan Nabi SAW, lalu ia meletakkan tapak tangannya di atas kedua paha baginda. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam itu hendaklah engkau bersaksi bahawa tidak Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan hendaklah engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji jika engkau berkemampuan di Baitullah. Maka berkatalah orang itu, benar. Lalu kami hairan. Dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkannya. Orang itu berkata lagi, lalu terangkanlah kepadaku tentang iman. Jawab baginda, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka berkatalah orang tadi, benar. Lalu orang itu berkata lagi, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Jawab baginda, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihat engkau. Orang itu berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Jawab baginda, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Maka dia berkata, beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya. Maka baginda bersabda, apabila seorang perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang berkaki ayam, miskin, lagi pengembala kambing berlomba-lomba untuk membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi, kemudian pergilah orang tadi, tetapi aku tetap tinggal beberapa lama. Kemudian baginda bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka baginda bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada sekalian kamu untuk mengajarkan agamamu. Riwayat Muslim. الأول قال ابن التكيد العين هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من الجمعها معاني القرآن. Al-Taqid Al-Aid berkata, ini adalah hadis besar yang merangkumi semua fungsi perbuatan zahir dan batin dan ilmu-ilmu syariah semuanya disebut dan disimpang darinya kerana koleksi ilmunya dari sunnah. Dia seperti ibu sunnah kerana Al-Fatihah disebut ibu Al-Quran. Apa yang disertakan dalam pengumpulan makna Al-Quran? Al-Thani وهو من الحديث المتواترة لأن ورد من الروايات 8 من الصحابة الكرام هم أبو هريرة وعمر وأبو الدر وأنس وابن عباس وابن عمر وأبو عامر الأشعري وجرير البجلي رضي الله عنه. Yang kedua, ini adalah hadis yang kerap didengar kerana diceritakan dari riwayat 8 sahabat yang terhormat iaitu Abu Hurairah, Umar, Abu Dar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir al-Ash'ari dan Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu. التدريس الأول من الحديث الثاني يجب علينا أن نعتقد أركان الإسلام وننفذ أعماله بجيدة وبعد ذلك ينبغي علينا أن نكمل أركان الإيمان وأن تفعل على أعمال الإحسان دائما في كل أمر حتى نتمكن من بلوغ الكمال كمؤمن. Maksudnya, kita wajiblah mempercayai rukun-rukun Islam serta menunaikan tuntutan-tuntutannya.
Kita juga perlulah menyempurnakan rukun-rukun iman serta bersifat dengan sifat ihsan terhadap semua perkara untuk memperolehi kesempurnaan sebagai seorang mukmin. التدريب الثاني يجب على كل طالب علم أن يمتلك آداب عالية لطالب العلم وبعد ذلك يجب أن يكون لكل معلم أخلاق عالية أثناء التدريس ولذلك أيضا يجب على كل معلم الإجابة على الأسئلة المعروفة فقط وترك ما لا يعرفه لأنه يتجنب من أعمال المنكرات. Maksudnya, setiap penuntut ilmu itu wajiblah mempunyai adab-adab yang tinggi semasa menuntut ilmu dan sentiasa menghormati guru. Setiap guru juga perlulah mempunyai adab-adab yang tinggi semasa mengajar sesuatu perkara itu. Seseorang guru itu wajiblah menjawab soalan yang diketahui sahaja dan meninggalkan apa yang tidak diketahui kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya perbuatan tercela.